kata otak kita ini tidak akan terbuka. Okay, tidak akan terbuka sampai kepada kita punya memory box selagi kita berada dalam keadaan stres, berada dalam keadaan tertekan. Sebab itu siapa yang belajar dengan guru yang garang, siapa belajar dengan suasana yang tegang, siapa yang belajar dalam keadaan tidak gembira, maka apa yang dibelajar tu hanya masuk ke pangkal otaknya saja. Tidak masuk ke memory, tidak masuk ke kotak ingatan. Jadi dia akan ingat hanya 24 jam. Lepas tu dia lupa. Ya, sebab itu zaman kita ke sekolah dia tanya, kan cikgu dah ajar semalam. Cikgu dah ajar dalam keadaan tegang, cikgu ajar dalam keadaan marah-marah, cikgu ajar dalam keadaan murid berada dalam keadaan takut, maka dia hanya boleh ingat hanya 24 jam. Lepas itu dia lupa. Maka sekali lagi, wahai ibu dan ayah, wahai guru-guru, wahai anak-anak yang sedang diberi kesempatan untuk mendidik, maka belajarlah untuk mendidik diri supaya mampu berada dalam majlis ilmu dalam keadaan yang selesa dan dalam keadaan rileks. Kerana bila dalam keadaan rileks, otak kiri kita berfungsi sepenuhnya. Okay? Otak kanan kita ini ceritanya, kita kata, terbalik kong. Otak kanan kita banyaknya yang rileksnya. Otak kiri kita banyak yang seriusnya. Maka sekali lagi, kalau kita menuntut apa pun, belajar apa pun, serius bukan maknanya tegang. Serius artinya sungguh-sungguh. Okay? Tapi tidak dalam keadaan tertekan. Maka ini merupakan satu daripada kaedah tentang bagaimana memahami otak kita, macam mana memahami memory box kita, kotak memory, kotak ingatan kita. Kita tak boleh berada dalam keadaan di bawah tekanan, terutamanya tekanan-tekanan negatif. Kekuatan yang kita nak bangunkan, ialah kekuatan-kekuatan bagaimana kita nak membaiki diri. Jika tidak, apa kita kata, sembang petang tidak akan jadi makna apa-apa. Walau dapat satu tapi berubah, itu lebih bahagia. Lebih baik, lebih bermakna daripada dapat 10 tapi tidak membuat apa-apa tindakan. Sebab itu kalau boleh kita kata membaca ataupun belajar, maknanya kita tahu, kita faham, kita boleh amalikan dalam kehidupan dan boleh ajar pada orang lain. Itu namanya belajar. Kalau tidak, kita kata kita belajar. Saya belajarlah ni, belajar. Tapi berada dalam keadaan pasif. Pasif maknanya apa? Yelah, tak ada apa nak buat. Datanglah, tak ada apa nak buat. Buka je handphone. Tengok je lah orang tua ni pok-pek. Itu kita kata berada dalam keadaan pasif. Dalam keadaan pasif juga, memory tidak dapat bergerak dengan baik. Tak boleh sampai ke atas. Maknanya apa yang kita belajar hingga tinggal di bawah, kita panggil di pangkal otak saja. Kalau cangkul tu dipangkal di kepala cangkul tu saja, tak sampai ke mata cangkulnya. Kekuatan-kekuatan yang nak dibangun ialah bagaimana kita nak melatih, bagaimana kita nak mengubah kebiasaan dulu-dulu. Berapa lama kebiasaan tu jangan kira. Kalau kita berkata nak berubah, berubah. Tak kira dah biasa ke, dah lama ke, dah itu, dah otai ke, dah apa, jangan. Sebab itu belajarnya dari Indoi sampai liang lahat. Artinya, ruang untuk belajar dibuka seluas-luasnya selagi kamu nak menambah ilmu. Bila kamu nak menambah ilmu, bermakna Allah bimbing. Bila Allah bimbing, kita dapat. Allah mudahkan semua urusan. Perubahan tidak mestinya besar. Sebab itu nak mengubah diri, pertama, ubah apa yang ada dalam kepala. Kedua, ubah kebiasaan-kebiasaan yang tak cantik. Selepas itu, baru bina kebiasaan baru. Keempat, ulang balik kebiasaan-kebiasaan baru. Katanya new norm, betul? Atau norma baru. Tak pernah pakai toping. Sebab Allah nak latih kita pakai furdah. Allah nak latih kita pakai niqab. Dan jadi diberi latihan dulu untuk memakai mask supaya kita selesa, kita rasa sihat dan sebagainya. Itu sebahagian daripada SOP budaya baru kita. Maka bermakna dengan apapun yang datang, kita masih mampu berubah. Sebab kita nak mengangkat balik kekuatan. Sejauh mana aku nak dekat dengan Allah. Sebab kalau kita pertama nak dekat, kedua nak lebih taat. Lebih dekat, lebih taat. Ini selalu ulang perkataan ni. Kalau kita kata saya dekat dengan Al-Quran, saya peluk Al-Quran, tidur letak kat dada.
Ini pengalaman cerita hospital di membuat kursus di PPUM. Okey. Ramai nurse-nurse ni bercakap, tak apa, dia kata, Umi, kenapa bila orang nak meninggal, dia nak minta Al-Quran, peluk letak ke dada dia? Itu bukan makna dekat dengan Al-Quran. Okay? Itu tandanya dia tak pernah pegang Quran dan dah nak mati baru teringat. Tak ada apa maknanya. Tak ada apa faedahnya pun. Sebab itu kalau nak kita kata, tanda kamu dekat dengan Allah, kamu dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran bukan peluk Quran. Bukan simpan Quran dalam pers. Bukan simpan Quran dalam kereta. Bukan simpan Quran atas apa-apalah. Tapi ialah menggunakan, membacanya, memahaminya, menganalisa dan akhirnya membuat. Itu yang dikatakan membaca. Maka sekali lagi, siapa yang nak rapat dengan Allah, tolong tengok hubungan dia dengan Al-Quran rapat ke tak. Kalau hubungan dengan Quran tak rapat, Allah susah nak ngamkan kita. Susah nak gabungkan kita. Nak tarik kita jadi lebih taat dan lebih dekat itu. Sebab Al-Quran adalah ayat-ayatnya Allah, kata-katanya Allah, pesanan-pesanannya Allah. Maka siapa yang tak seronok baca Quran, tak payah ngakulah dia hamba Allah. Siapa yang tak sempat baca Quran kerana sibuk memburu rezeki Allah, bermakna dia bukan hamba Allah. Ini yang kita takut, dia hamba rezeki je. Hamba dunia, hamba kerja, hamba perut, hamba isteri, hamba anak, hamba keluarga. Maka sekali lagi saya balik, satu daripada proses, selain zikirnya, selain selawatnya, selain sunat malamnya, maka melihat ataupun kita kata dekat dengan Quran, faham bahagian daripada isi Quran adalah merupakan satu daripada tanda kita memang sungguh-sungguh nak bertambah dekat dan bertambah taat dengan Allah.